Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. So, jadi kita dah masuk dekat video part 4. Dalam video ini, kita akan belajar kesan kadar faedah terhadap kestabilan ekonomi. Okey, so dalam buku teks muka surat 99. Sambil kita belajar, Mak harap semua dapat tengok buku teks masing-masing. Okey. So, sebelum ni kita dah belajar dekat dalam video yang sebelum ni, kita belajar kesan terhadap pengguna. Okey, kita dah belajar kesan terhadap pengguna dan juga kesan terhadap firma. So, jadi, okey, kadar faedah memberi kesan kepada kedua-dua unit ekonomi ni. Okey. So, jadi kesan perubahan daripada dua unit ini, okey, dia memberi kesan kepada kestabilan ekonomi. Okey, dia akan memberi kesan kepada kestabilan ekonomi. So, jadi kita akan tengok dia memberi kesan macam mana. Okey, jadi sebagai kerajaan, okey, jadi kerajaan ataupun bank pusat dia akan kenakan atau dia akan naikkan kadar faedah ataupun dia akan turunkan kadar faedah pada masa yang tepat. Okey, pada masa yang tepat. Maksudnya pada masalah ekonomi. Okey. Contohnya macam ketika inflasi. Contoh, ketika inflasi, biasanya bank negara akan naikkan kadar faedah. Okey, dia akan naikkan kadar faedah. Tapi kalaulah bank pusat naikkan kadar faedah ini terlalu lama, dalam jangka masa yang lama, okey, dia akan memberi kesan yang lain pula. Okey, dia akan mendatangkan dia akan memberi masalah yang lain. Okey, so jadi bank pusat dia akan kaji dan dia akan tengok masa yang tepat untuk kenakan kadar faedah. So, kita akan tengok yang pertama. Kadar faedah meningkat. Okey, kita akan tengok apa akan jadi kepada kestabilan ekonomi. Okey, so kadar faedah, okey, macam Mak dah cakap tadi, mula tadi, kadar faedah dia memberi kita akan guna, okey, kita akan guna ketika inflasi. Okey, kita akan guna ketika inflasi sedang berlaku. Okey, apa maksud inflasi? Okey, takut ada yang lupa. Apa maksud inflasi? Inflasi maksudnya ialah kenaikan harga barang secara berterusan. Okey, kenaikan harga barang secara berterusan. So, jadi, kenaikan kadar faedah akan memberi kesan kepada, okey, kalau pengguna, dia akan memberi kesan kepada perbelanjaan. Okey, perbelanjaan. So, perbelanjaan akan menurun. Okey, perbelanjaan akan menurun dan juga pelaburan firma juga akan berkurang. Okey. Kenapa, macam mana boleh perbelanjaan berkurang, pelaburan berkurang? Disebabkan oleh jumlah pinjaman yang berkurang. Okey, kenapa jumlah pinjaman berkurang? Sebabnya apabila kadar faedah dinaikkan, dia akan menyebabkan kos pinjaman meningkat. So, jadi pengguna dan juga firma dia tak nak buat pinjaman. So, dia akan kurangkan pinjaman. So, apabila perbelanjaan daripada pengguna, okey, P untuk pengguna, F untuk firma. Okey, apabila perbelanjaan pengguna berkurang dan juga pelaburan firma berkurang, dia akan menyebabkan apa? Dia akan menyebabkan dia akan memberi kesan kepada pasaran. Okey, pasaran, dalam pasaran ada apa? Ada permintaan dan juga penawaran. So, dia akan menyebabkan penawaran berkurang dan juga permintaan
berkurang. Okey. Orang tak nak membeli, pengguna tak nak membeli dan juga firma pun akan kurangkan penawaran. Okey, dia akan kurangkan penawaran disebabkan oleh permintaan. Okey. So jadi apa kesan dia? So waktu ini, okey, pada waktu ini harga akan turun. Okey, harga akan turun disebabkan oleh permintaan berkurang dan juga penawaran berkurang. Harga akan turun, maka inflasi dapat dikawal. Okey, inflasi dapat dikawal. Okey, faham ya? Mak harap semua faham, tapi Mama ulang lagi sekali. Okey, apabila kadar faedah meningkat, okey, kita akan gunakan alat dasar ini ketika inflasi. Kita akan naikkan kadar faedah supaya kos pinjaman akan meningkat, perbelanjaan akan berkurang, pelaburan firma akan berkurang. Okey, so jadi kesan daripada di sini, okay, kesan dia ialah dia akan menyebabkan kesan kepada penawaran dan juga permintaan. Dia akan memberi kesan pada penawaran dan juga permintaan. So permintaan akan berkurang, penawaran akan berkurang, permintaan akan menurun juga. Okey, so bila permintaan menurun, penawaran menurun, dia akan memberi kesan pada harga. So harga akan jatuh, harga akan turun. So inflasi dapat dikawal. Okey. Tapi, okey, macam Mak Norma cakap tadi, kadar faedah ni, okey, Bank negara bukan sesuka hati je naikkan kadar faedah. Bukan sesuka hati je diturunkan. Okey, pada masa yang tepat. Dia akan gunakan pada masa yang tepat. Apa akan jadi pada situasi ni? Kalaulah kadar faedah masih lagi dinaikkan. Okey. Ini ialah kesan dia. Okey. Apabila kadar faedah meningkat, kadar faedah masih dinaikkan. Okey, apa kesan dia? Kesan dia akan menyebabkan perbelanjaan. Okey, dia akan menyebabkan perbelanjaan ni semakin menurun. Okey, perbelanjaan menurun. Perbelanjaan dan pelaburan akan menurun. Akan terus menurunlah. Okey, turun lagi teruklah. So jadi bila pelaburan berkurang, okey, so dia akan menyebabkan firma tak mampu nak tanggung kos. Okey, bila dia tak mampu nak tanggung kos, dia akan buang pekerja. Bila dia buang pekerja, masalah lain yang akan timbul, iaitu pengangguran. Masalah lain. Okey, masalah lain pula akan timbul. Pengangguran akan berlaku. So jadi bila pengangguran berlaku, makanya kita akan guna kadar faedah. Kita akan turunkan kadar faedah. Okey. So, Mak pergi yang seterusnya, nombor 2. Nombor 2 ialah kadar faedah turun. Kadar faedah turun. Okey, apabila kadar faedah turun, bila masa kita guna dia? Kita guna kadar faedah turun apabila untuk kita merawat masalah pengangguran. Okey. Pengangguran ataupun antum boleh cakap sebagai deflasi lah. Okey. Meleset. Okey. So, kita tengok macam mana dia boleh merawat meleset ni. Okey.
Okey, so bila kadar faedah diturunkan, okey, kos pinjaman pun dah berkurang. So jadi jumlah pinjaman dari firma dan juga pengguna akan meningkat. So jadi perbelanjaan akan meningkat. Perbelanjaan dan juga pelaburan akan meningkat. So jadi bila meningkat, of course lah penawaran akan meningkat dan permintaan terhadap barang juga akan meningkat. So jadi lebihan permintaan daripada pengguna, dia akan menggalakkan firma untuk keluarkan lagi banyak barang. Okey, dia keluarkan banyak barang. Okey, so jadi bila firma nak keluarkan lebih banyak barang, dia perlukan lebih ramai pekerja. Firma perlukan lebih ramai pekerja. Okey, pekerja. So, jadi pengangguran dapat dikurangkan. Okey, pengangguran dapat dikurangkan. Okey, so macam itulah. Okey, sebab apa? Sebab bekalan wang dalam ekonomi dah bertambah. Okey. Apa kesannya pula? Okey, apa kesannya pula kalau Bank Pusat terus turunkan kadar faedah? Okey, apa kesan dia? Kesan dia kadar faedah masih turun. Okey. Agak-agak apa akan jadi? Apa akan jadi? Okey. So of course lah perbelanjaan, perbelanjaan dan juga pelaburan akan meningkat. Okey, akan meningkat. So, jadi dia akan cipta banyak peluang. Okey, peluang pekerjaan meningkat. Okey, bila peluang pekerjaan meningkat, maksudnya golongan-golongan ni dah ada pendapatan. Okey, dah ada pendapatan. Bila dah ada pendapatan, akan ada kuasa beli. Okey, bila ada kuasa beli, permintaan akan meningkat. Bila permintaan meningkat, what will happen to the harga? Okey, so harga akan meningkat. So, harga akan meningkat. Bila harga meningkat, apa jadi? Harga akan meningkat secara berterusan. So, keadaan ini kita panggil sebagai inflasi. Nampak tak apa kesan dia? Okey, inflasi akan berlaku. Macam betul pula. Okey. So, jadi Bank Pusat, macam Mak cakap lah banyak kali, okey. Bank Pusat dia akan tentukan kenaikan ataupun penurunan kadar faedah bergantung kepada keadaan semasa ekonomi. Okey, dia akan kurangkan dan dia akan naikkan bergantung kalau kita masalah inflasi. Okey, kalau kita ada masalah inflasi, kita akan bank negara akan naikkan kadar faedah. Okey, sebab kita nak kurangkan bekalan wang dalam pasaran. Okey, kalau tengah pengangguran ataupun tengah kemelesetan ataupun tengah deflasi, bank negara akan turunkan kadar faedah. Dia nak galakkan lagi pengguna dan juga firma untuk berbelanja dan membuat pelaburan. So, sampai itu saja kesan kadar faedah terhadap unit-unit ekonomi. Kita dah tengok isi rumah, kita dah tengok firma dan juga kita dah tengok kestabilan ekonomi. So, jadi mana-mana yang terlepas ataupun yang tak faham, boleh tengok di video yang sebelum-sebelum ni. Okay? So, jadi kita jumpa di video yang akan datang untuk subtopik yang seterusnya. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.